الحمد لله. الحمد لله القائل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين. Yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan hadirin jemaah sekalian, marilah bersama-sama kita memperkasakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita mengecapi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk vaksin ikhtiar terbaik. Hadirin yang berbahagia sekalian, apabila kita ditimpa penyakit, jalan penyelesaian terbaik adalah berikhtiar dengan membulatkan tekad dan keyakinan segala penyakit dan kesembuhan datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Vaksin merupakan salah satu usaha dan ikhtiar dalam rawatan perubatan. Kaedah ini merupakan suatu langkah awal pencegahan penyakit yang efektif di era moden. Pengambilan vaksin dapat menjadikan antibodi lebih kuat semasa berhadapan dengan COVID-19. Ini kerana mencari ubat dan berubat merupakan amalan yang dituntut dalam ajaran Islam. Lebih-lebih lagi, konsep ini selari dengan prinsip maqasid asy-syar'iyyah dengan keutamaan memelihara nyawa. Ia menjadi suatu tanggungjawab bagi seorang Muslim untuk mencari rawatan alternatif demi memelihara nyawa yang bertepatan dengan kaedah fiqh yang melarang perbuatan berbahaya dan memberikan kemudaratan kepada orang di persekitarannya, sama ada keluarga dan masyarakat. La darar wa la dirar. Tidak ada sebarang mudarat dan tidak ada juga perbuatan membalas kemudaratan. Hadirin sekalian, selaras dengan dasar kerajaan untuk memerangi wabak COVID-19, tindakan kerajaan pada hari ini komited mengutamakan keselamatan masyarakat agar tidak terdedah dengan bahaya wabak penyakit. Ini dapat dilihat dengan usaha-usaha kerajaan mendukung sepenuhnya pelaksanaan program imunisasi COVID-19. Program imunisasi COVID-19 merupakan kempen vaksinasi kebangsaan yang dilaksanakan sebagai langkah proaktif untuk membendung dan menamatkan penularan wabak COVID-19 apabila berjaya mencapai imunisasi kelompok. Ini kerana matlamat utama pengambilan vaksin untuk menjaga kebajikan dan kepentingan umum. Ia merupakan rawatan alternatif terbaik dalam dunia perubatan hari ini. Keputusan ini berdasarkan kajian dan pertimbangan rasional yang bertepatan dengan syariat Islam yang mempromosikan kemaslahatan umum. Amalan ini termaktub dalam sebuah hadis daripada Abi Darda radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fatadawaw wa la tadawaw biharam." Maka berubatlah kamu dan jangan berubat dengan benda yang haram. Riwayat Abu Daud. Program vaksinasi ini tidak boleh dianggap sebagai menyekat hak kebebasan individu semata-mata, kerana ia merupakan usaha dan langkah mengekang penularan wabak COVID-19 agar masyarakat dapat kembali hidup secara normal. Secara tidak langsung, ia dapat memulihkan negara yang terkesan dari sudut sosial dan ekonomi, serta membina keyakinan dan jaminan keselamatan komuniti menjalani aktiviti kehidupan sosial pada masa muslimin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Realitinya, sejak kebelakangan ini timbul pelbagai andaian dan kekeliruan dalam kalangan masyarakat berhubung pengambilan vaksin dengan tohmahan dan fakta berita yang kurang tepat disebarkan di media-media sosial. Ia seolah-olah menggambarkan pengambilan vaksin dianggap tidak selari dengan hukum dan syariat Islam. Pelbagai tuduhan yang dilemparkan oleh penghasut tegar anti-vaksin secara emosi terhadap penggunaan vaksin menjadikan masyarakat mula terpengaruh dan mempercayai dayah tersebut. Akhirnya, timbullah persepsi kenapa perlu mengambil vaksin sedangkan virus masih boleh dijangkiti. Apa yang perlu diketahui, hukum penggunaan vaksin COVID-19 dalam kalangan masyarakat Islam
diputuskan harus dan wajib diambil selaras dengan resolusi Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI ke-10 yang telah bersidang pada 3 Disember 2020. Ini kerana keutamaan pencegahan sebelum penularan dapat dibendung dengan lebih menyeluruh. Selain itu, pengambilan vaksin dilihat dapat menjaga kebajikan dan kepentingan umum, bukan individu tertentu. Ia memerlukan sokongan dan kerjasama orang ramai untuk menjayakannya kerana sudah terbukti secara saintifik bahawa individu yang tidak divaksin boleh menyebabkan orang lain lebih mudah dijangkiti COVID-19. Pengambilannya telah disarankan oleh pakar-pakar dalam bidang kesihatan yang mengetahui dan memahami bahaya dan cara pencegahan penyakit ini. Manakala penolakan vaksin bukan sahaja membahayakan diri sendiri, bahkan mencetuskan kemudaratan kepada orang lain. Selain itu, fakta kajian membuktikan pengambilan vaksin COVID-19 dengan dos lengkap memberikan 83% berkesan dalam mencegah kemasukan ke ICU. Manakala 88% berkesan dalam mencegah kematian. Begitu juga 88% berkesan mengurangkan risiko jangkitan dan 86% berkesan mengurangkan risiko jangkitan bergejala yang merencana lebih banyak kebaikan berbanding kemudaratan. Apa yang paling utama, pengambilan vaksin ini juga selari dengan ketetapan dan prinsip yang dipersetujui secara kolektif dan konsisten dari Jawatan Kuasa Fatwa Negeri-Negeri di Malaysia. Hadirin sidang Jumaat sekalian, merujuk kepada Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor kali pertama bagi tahun 2021 yang bersidang pada 9 Februari 2021 dan telah diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor pada 28 September 2021 telah memutuskan hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan ianya wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan oleh kerajaan. Justeru, pada kesempatan ini, khatib ini berpesan kepada semua jemaah agak akur dengan perintah pihak berkuasa dalam menyertai program vaksinasi COVID-19. Sebarkan pemahaman yang betul kepada masyarakat dengan berikhtiar melalui vaksinasi. Jangan sampai sudah kalah baru berkubu. Begitu juga, jauhilah perbuatan provokasi dan memanipulasi fakta di media-media sosial dengan mempertikaikan penyampaian maklumat kerajaan semata-mata untuk kepentingan agenda pribadi sehingga mempengaruhi orang lain. Jadilah warga negara yang bertanggungjawab, bukan penghasut untuk kesejahteraan ummah. Sudah pasti, dengan berikhtiar pasti ada penawar di sebalik setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dituntun untuk merawat penyakit, namun perlu mengambil jalan pencegahan terlebih dahulu, seperti suntikan vaksin sebelum terkena wabak atau sebarang penyakit. Hayatilah pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli da'in dawa, fa idza usiba dawa'ud da' bara'a bi idznillah azza wa jalla." Setiap penyakit itu ada penawarnya, maka apabila penawar itu kena pada penyakitnya, nescaya ia akan sembuh dengan izin Allah azza wa jalla. Riwayat Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajaran daripada khutbah ini yang dapat kita jadikan pedoman dan panduan adalah: yang pertama, umat Islam adalah berikhtiar mencari jalan penyelesaian yang terbaik apabila ditimpa penyakit dengan membulatkan tekad dan keyakinan bahawa segala penyakit dan kesembuhan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, umat Islam adalah sedar bahawa program pengambilan vaksin COVID-19 menunjukkan keprihatinan dan keutamaan kerajaan dalam menjaga kebaikan dan kepentingan masyarakat awam. Yang ketiga, setiap Muslim wajib mentaati pemerintah selagi mana ianya dilakukan demi kemaslahatan umat dan negara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah berselisihan dalam suatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulnya, jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya.
Surah An-Nisa ayat 49. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafur. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimina wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin dirahmati Allah sekalian, sekali lagi khatib ingin mengingatkan supaya sama-sama kita sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengawasi diri dan keluarga kita daripada perbuatan keji dan maksiat. Dalam masa yang sama kita terus berdoa agar seluruh negara kita sentiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penyebaran wabak COVID-19. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah yang bersabar ketika menempuh segala penyakit yang menimpa. Berdisiplin dengan sentiasa mematuhi SOP dan ambillah pengajaran atas apa yang berlaku. Berhati-hati dan beringatlah selalu walau kita diberi sedikit kebebasan untuk bergerak. Ini kerana negara masih memerangi wabak COVID-19 ini demi keselamatan diri kita serta masyarakat seluruhnya. Bagi yang terkesan dengan wabak ini, janganlah mengambil jalan mudah dengan memudarat dan menyakiti diri sendiri. Kita mestilah berjiwa besar, sabar dan kuat mental serta fizikal berasaskan keimanan yang mantap. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam firman-Nya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wa radallahu 'an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa ahlikal kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'uzma an tahfadha bi 'aini 'inayatika rabbaniyah wa bi hifdhi wiqayatika as-samadaniyah. Jalata malikana al-mu'azzam Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil 'auna wal hidayata wat taufiq was sihhata was salamata minka li wali ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafin wal ru'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadrat-Mu yang telah mengurniakan rahmat dan keberkatan kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju, serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa meninggikan kalimah dan agama-Mu, yang adalah kami dari kelompok dan golongan yang suka mencela, mencaci dan menghina agama-Mu. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Allahumma ya dafi'al bala idfa' 'anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan lutfika ya latif innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.